oleh kerana dia dengar dah sebelum daripada Ramadan tu surah berapa kali buat ceramah ambang Ramadan. Ustaz gitu bagi semua kelebihan bulan Ramadan tu. Jadi orang puang pun hemoh dia tinggi. Orang puang dia rajin sikit beramal berbanding orang lelaki ya. Hemoh dia tinggi nak beramal. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan tu big darah. Nak bagi terawih pun tak boleh, nak puasa pun tak boleh. Allah Rabbi susah hati dia. Susah hati. Susah hati. Lepas tu Ustaz, dia bagi tanya budak boleh tak makan pay? Makan pay. Daripada segi hukum tak ada masalah makan pay untuk menahan haid. Tak ada masalah daripada segi hukum dengan syarat selama tidak memberi mudarat. Tapi sebaik-baiknya kita biarkan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala berjalan di atas diri kita. Kerana keluar darah haid ni adalah ketetapan yang Allah Taala tetapkan kepada perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Haid ni adalah suatu benda yang Allah Taala tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Biarkan. Jadi oleh kerana dia tak faham boleh itu sebab tu dia nak makan pay. Sebenarnya Allah puan kena ingat masalah ibadat bukan terhenti pada sembahyang tarawih, bukan terhenti pada puasa. Banyak lagi ibadat yang boleh dilakukan oleh perempuan yang uzur di bulan Ramadan. Bahkan dia dok sembahyang tu ibadat untuk dia. Kau jangan main. Kita gosok lutut sebelah rakaat aja, bukan 12 rakaat boleh pahala. Dia duduk guling rumah. Bapa dah bayang dalam hati dia, sebab aku datang haid, aku nak ikut junjung perintah Allah. Nu dapat pahala kau dia. Lebih kurang kita je dapat pahala. Dia meninggal sembahyang kerana Allah, meninggal puasa kerana Allah, itu juga dikatakan ibadat. Kita yang buat dapat pahala buat, dia meninggal dapat pahala tinggal kerana perkara tersebut adalah perintah daripada syarak. Cuma kalau dia nak buat juga pada bulan Ramadan, ketika ni lepas dah bulan Ramadan kita cerita, agak-agak tahun pandang lagi kita kalau panjang umur. Baik, jadi bulan Ramadan orang puan bukanlah mesti semayang, mesti puasa. Banyak lagi benda yang boleh dia buat dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah berzikir. Zikir banyak, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Rabbi. Dua perkataan yang cukup mudah diungkapkan oleh lidah, akan tetapi ganjaran yang memang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ganjaran dia memenuhi ruang yang di antara langit dan bumi. Ruang yang di antara langit dan bumi. Wah, mana? Kita rasa manusia kaya lagu mana pun sekarang ni tak ada lagi seluas suranya harta dia daripada bumi sampai ke langit, tak ada lagi harta dia. Tapi ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengucap subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang di antara langit dan bumi. Allah Rabbi. Okey, tasbih, tahmid, istighfar, berdoa, hak tu tidak disyaratkan ada wudu. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa berzikir kepada Allah setiap detik. Setiap detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah. Nanti kita akan baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ni ada zikir masa ni, zikir masa ni, zikir masa ni, zikir masa ni. Allah Rabbi. Mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Katanya para ulama sepakat akan bolehnya berzikir dengan hati maupun dengan lidah bagi orang yang tidak memiliki wudu, orang yang berjunub, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, iaitu membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dan sebagainya. Manakala membaca Al-Quran, okey, ni macam Al-Quran lain pula, haram dilakukan oleh orang yang sedang berjunub. Jadi orang yang berjunub tidak boleh dia membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Orang berjunub ada boleh baca Al-Quran. Kita ni memang rajin baca Al-Quran. Jadi lepas daripada junub tu, belum mandi wajib, nak buka Al-Quran nak baca tak boleh. Kita ingat Quran lepas daripada mandi, lepas daripada berjunub, nak ulang Quran yang kita ingat tak boleh, hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama 4 mazhab tanpa ada khilaf.
tanpa ada khilaf di kalangan ulama 4 mazhab. Hamba royak 4 mazhab. Hamba nak ambil mazhab lain. Di kalangan 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Okey, cara pengiraan sebut mazhab lagu tu cara dia. Tak ada masalah nak faham Syafi'i dulu, Hanbali, tapi tak kena cara aturan. Dia kena sebut Hanafi dulu, baru Maliki, baru Syafi'i, Hanbali. Sebab dia? Sebab Imam Abu Hanifah ia lebih tua daripada Imam Malik. Imam Abu Hanifah dilahir pada tahun 80 Hijrah, dia wafat pada tahun 150 Hijrah. Dia Imam Abu Hanifah. Lepas tu lepas daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Lepas tu Imam Syafi'i. Lepas tu baru Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu cara penyusunan sebetul sebut Imam Abu Hanifah dulu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Tapi kalau nak sebut bahang Hanbali dulu, tak ada masalah, dah senok perut pun. Cuma cara susunan tak betul lah. Kalau sebut salah gitu, senok perut, sakit kepala, takut buat kita. Sebut silap sikit, main senok perut, sakit kepala orang bimbang kita. Tak ada masalah, cuma cara susunan tu. Baik, jadi sepakat 4 mazhab mengatakan orang yang berjunub, orang yang keluar mani, orang yang jima dengan isteri sebelum daripada dia mandi, tidak boleh dia baca Quran dengan qasad Quran. Adapun kalau zikir, doa yang ada dalam Al-Quran dia baca ketika dia berjunub, hal tu tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat jangan qasad Quran. Jadi kita nak makan nasi lepas daripada dia bersama dengan bini, lepas daripada pukul 9.30 lepas balik bayar isyak, sama kejap, lepas sama lapar perut pergi dapur ada nasi, nak makan nasi, baca bismillah. Bismillah ada dalam Quran, ada. Tapi kita baca bismillah bukan qasad Al-Quran sebelum daripada makan nasi, qasad untuk tabarruk, mengambil berkat, untuk kita nak berkat benda makanan, perbuatan makan kita saat ni. Lepas daripada kita makan, alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah, bukan kita qasad baca Quran. Baca Quran sikit lepas makan, alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Tak ada masalah. Lepas daripada tu kawan kita kata, main minum air dulu. Boleh kau dah mandi wajib biar, tak ada masalah. Jatuh bawa orang pula gitu tak ada masalah, boleh. Pergi basuh-basuh, lepas tu pergi start kereta, nak naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu ayat dalam Quran dia. Tapi kita baca benda tu bukan qasad Quran. Ke kita baca Quran sikit, dah bukan. Kita qasad nak doa. Baik, tak ada masalah. Hal tu tidak menjadi masalah. Hal yang tak boleh kita baca Quran dengan qasad Al-Quran. Aku baca Quran tu tak boleh ketika kita berjunub. Okey, begitu juga perempuan yang haid, membaca Al-Quran haram dilakukan oleh orang yang berjunub dan perempuan yang haid. Perempuan keluar darah haid, tak boleh dia baca Al-Quran. Cuma masalah perempuan membaca Al-Quran ketika dia datang haid, ini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Amba sebenarnya Allah Rabbi, amba tidak suka nak sebut perselisihan, tapi di zaman ni, di masa kita ni kena sebut juga. Sebab kalau kita ambil satu pandangan tak sebut, jadi orang ni ustaz ni kabur gini, ustaz ni kabur lagu ni, jadi biar kita dedah belakang-belakang. Baik, jadi sebenarnya membaca Al-Quran kepada perempuan yang keluar darah haid, ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak boleh, dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh. Majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Okey, pandangan banyak kata tak boleh, mazhab Hanafi tak boleh, mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Hanbali tidak boleh. Tidak boleh bagi perempuan yang keluar darah haid membaca Al-Quran menurut pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan tidak boleh. Ada pun mazhab Maliki, mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki dia kata tak ada masalah, dibolehkan orang puang ketika keluar darah baca Al-Quran, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok ada sebahagian daripada tahfiz Quran di tempat kita, jadi orang puang dia ngapal Quran juga masa keluar darah haid, sebenarnya dia bertaklid, dia mengikut pandangan mazhab Maliki dalam masalah ni. Allah Rabbi, walaupun ustaz-ustaz dia semua mazhab Syafi'i, tapi dia ambil dalam masalah ni mazhab Maliki. Boleh ke tak? Tak ada masalah, boleh. Sebab Imam Maliki adalah ulama, Imam Malik adalah ulama mujtahid yang mu'tabar. Boleh kita bertaklid mengambil pandangan dia. Tapi kita nak ambil pandangan ulama-ulama mu'tabar pun mesti kita kena tahulah boleh ke tak. Dan nak tahulah kena belajar dah. Jadi kita kena ambil daripada mulut
para asatidah yang pernah melalui disiplin ilmu. Jadi bukan kita boleh ambil ikut dam, kita kena ambil daripada mulut para asatidah yang pernah melalui disiplin ilmu. Bukan ya Allah Rabbi, dia bukan semua orang yang pandai berkuliah dia pernah melalui disiplin ilmu, bukan. Kita kena faham balik. Bukan semua orang yang pandai berkuliah dia pernah melalui disiplin ilmu, bukan. Orang yang pandai berkuliah dia, orang pandai berkuliah dia mengajar kitab lain, berkuliah lain. Orang yang pandai berkuliah dua je. Yang penting dia cerdik. Ada tiga. Yang penting cerdik, rajin membaca, pandai cakap. Boleh boleh duduk sini lalu berani segi, tak berani segi. Main tak berani tak boleh ketor kau. Kena berani segi. Dah berani tak apa lah. Rajin baca sikit. Otak ingat benda yang baca, cakap pandai pula. Boleh duduk sini lalu. Baik. Ada ke orang aling tapi duduk sini tak boleh ketor lutut. Sampai ke batu ketor. Sungguh tak payah duduk tangan. Sampai duduk atas gelakkan boleh nak cakap benda. Yang main ada. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada seorang tak sama. Jadi kalau kita nak tahu pandangan ulama, kita kena ambil daripada para asatidah, para ulama yang pernah melalui disiplin ilmu. Jangan kita dak ambil geng-geng kita yang ngaji, dak ambil kedai kopi gitu, geng kata boleh masak ni. Dak ambil daripada geng-geng kita, nak ambil daripada para asatidah. Tak boleh ambil ikut dang itu. Jadi dalam mazhab Maliki dengan molek dibolehkan perempuan yang datang haid membaca Al-Quran, tapi dengan syarat. Jangan main, bukan boleh secara mutlak, dengan syarat ketika darah sedang keluar. Adapun ketika darah telah berhenti sebelum daripada mandi wajib, dalam mazhab Maliki mengatakan tidak boleh. Ini perlu kita kena faham. Okey, sekarang ni orang perang, dia darah keluar, boleh mandi ke tak? Mandi mana boleh mandi ada darah dah keluar. Jadi mazhab Maliki kata boleh baca Quran masa keluar darah haid, tapi sebelum daripada berhenti darah. Apabila berhenti darah sebelum daripada dia mandi, bukan setakat tiga mazhab yang mengatakan tidak boleh baca Quran, bahkan mazhab Maliki juga kata tidak boleh baca Al-Quran kepada perempuan tersebut, kerana perempuan tersebut boleh mandi wajib. Dan apabila berhenti darah mandi wajib nak baca Quran. Adapun masa keluar darah, mazhab Maliki kata nak mandi wajib warna darah keluar. Itu kita kena ingat. Okey, yang kedua, ni di antara kesalahan. Bukan kesalahan orang kampung sebahagian daripada para asatidah. Ni di antara kesilapan. Baik. Jadi ketika dia bertaklid kepada mazhab Maliki dalam masalah baca Al-Quran, dia membiarkan pelajar dia menyentuh Al-Quran ketika datang haid. Dengan molek, masalah baca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran hukum berbeza mengikut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki hanya membolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran sahaja. Adapun menyentuh Al-Quran, mazhab Maliki pun mengatakan tidak boleh. Menyentuh Al-Quran, 4 mazhab mengatakan tidak boleh kepada perempuan yang haid. Itu kena faham boleh. Jadi taklid mazhab Maliki kata boleh baca Quran, dan bagi anak murid mustuh Quran mazhab mana kata boleh? Mazhab Maliki bukan tidak boleh. 4 mazhab mengatakan tidak boleh kepada perempuan yang haid menyentuh Al-Quran. Ambil 4 mazhab. Ambil tak mau ambil mazhab-mazhab yang lain. Kalau nak kira pandangan mazhab lain, berambut lagi lah. Kita tak mau cerita, kita nak ambil pandangan 4 mazhab yang dikirakan mazhab yang masih lagi ramai pengikut, yang masih ulama ramai dalam, yang dia dikirakan mazhab-mazhab yang ramai para alim ulama khidmat kepada mazhab tersebut. Okey, seterusnya kata dia, sedangkan membaca Al-Quran haram dilakukan oleh orang yang sedang berjunub, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Dia haid dengan nifas ni tak sama lah. Haid ni cakap mudah darah bulanan orang puang. Tu cakap mudah, tapi sebenarnya tarif haid darah bulanan orang puang tu tak betul. Sebab kadang-kadang orang puang tu bukan mari tiap-tiap bulan. Dah mari tiap-tiap bulan haid ni. Ada orang puang mari tiap-tiap bulan. Hak yang tu, hak yang okey lah, hak yang tak subuh molek lah. Hak dah subuh kadang-kadang 3 bulan sekali mari, 4 bulan sekali mari. Bukan darah bulanan orang puang. Cakap mudah, dia darah haid ni kalau tarif yang disebut oleh para alim ulama dalam kitab fiqh adalah ad-damu al-khariju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Darah yang keluar daripada pangkal rahim perempuan ketika dia sihat, bukan ada sakit, bukan ada penyakit, pada waktu yang tertentu. Dia adalah perbincangan haid, perbincangan yang panjang lah.
perbincangan yang cukup panjang. Baik, jangan bahi ini bunyi je bahi. Oh, bahi. Jangan main. Bahi ini ramai orang nak tahu Bahi ramai orang nak tahu. Jangan nak main. Hamba dia tulis beberapa buku berkenaan dengan bahi. Dan hamba banyak buat daurah pengajian kilat lah berkenaan dengan haid, sama ada di Terengganu ataupun luar daripada Terengganu. Di Terengganu dan luar daripada Terengganu pun pernah kita buat. Jadi bahi ini di antara benda yang perlu yang menjadi kewajipan kepada perempuan kena mendalami kerana ia berkait dengan ibadat dia. Seterusnya, nifas. Nifas ni adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim perempuan daripada kandungan. Darah nifas ni bukan mesti selepas daripada bersalin sahaja. Bagi perempuan, keguguran, darah yang keluar selepas daripada keguguran juga dihukumkan sebagai darah nifas. Nifas ni dia ada waktu-waktu dia. Baik, seterusnya, sama ada banyak ataupun sedikit boleh baca. Baca satu ayat boleh, dua ayat boleh, tiga ayat, selas muka, sejuzuk, setengah juzuk, tak boleh bagi orang-orang tersebut. Baik, seterusnya, mereka boleh membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya dengan lidah. Akhir kata Imam Nawawi, dia boleh baca Al-Quran dalam hati. Ni, orang perempuan yang haid, orang yang berjunub, perempuan nifas, dia boleh baca Quran dalam hati tanpa melafazkan dengan lidah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, gerak dengan mulut tak ada masalah, tapi jangan sekali-kali bersuara. Gerak dengan mulut tidak menjadi masalah, tapi jangan bersuara. Sebab dia baca ni mesti bersuara. Dia kalau tidak bersuara tidak dinamakan sebagai baca. Kan kita kan dalam bab semayang ni kita kena baca Fatihah, qiraatul Fatihah. Dia baca mesti bersuara. Kalau gerak mulut saja tanpa bersuara, dia tidak dikatakan baca. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah orang sembahyang hanya gerak mulut saja tanpa bersuara. Bukan suruh suara kuat. Suara kuat tak boleh pula. Kalau sembahyang tu kita jadi makmum, tak boleh suara kuat, mengganggu orang lain, hukum dia makruh. Bahkan kadang-kadang haram. Kita baca Fatihah berlagu ikut Sa'ad Al-Ghamidi terus, padahal kita makmum je. Berlagu tarik, mengganggu orang, hukum dia haram. Tak mengganggu, hukum dia makruh. Ganggu orang, kawan ni duk waladhdallin, dia bagi lewat sikit kan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kawan ni waladhdallin sambung Alhamdulillah mula. Hak ni hukum dia haram. Nyanyi ke kawan ni dah masuk dah semua Fatihah, dah mari orang yang ketiga pula ulang balik dia, mari orang keempat ulang balik, dah sudah semua baca Fatihah. Hukum dia adalah haram sebab mengganggu orang lain. Baik, jadi kalau hanya gerak mulut saja tanpa bersuara masih lagi hukum dia dibolehkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kata dia, demikian pula halnya dengan melihat Al-Quran dan membacanya dalam hati. Tengok Al-Quran boleh, jangan stop, lepas tu baca dalam hati. Ini apa yang Imam Nawawi sebut adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Katanya para sahabat kami, kalau sebut kata para sahabat kami, maksudnya adalah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Kita kalau sebut kata sahabat, sahabat kita kawan kenalan kita lah. Kalau orang mati 100 tahun 200 tahun dulu, bukan sahabat kita. Berbeza dengan penggunaan perkataan ashabuna dalam kitab fiqh. Kalau sebut dalam kitab fiqh, khususnya fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau Imam Nawawi kata qala ashabuna, ulama mazhab Imam Syafi'i kata qala ashabuna, berkata sahabat kami, tak semesti sahabat dia saat itu kawan rapat dia, bukan. Tak semesti lagu tu. Maksud sahabat kami ni adalah setiap ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ulama tu datang sebelum daripada Imam Nawawi 500 tahun lepas, 400 tahun lepas, 300 tahun lepas, dikirakan sahabat. Dia sahabat di sini adalah orang yang dikirakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia sama mazhab, dia ulama dan sama mazhab dengan Imam Nawawi, sama-sama bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Para sahabat kami, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan ketika mendapat musibah, orang yang sedang berjunub dan haid boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia apabila kita kena musibah, Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Kita ni hidup di atas dunia tak lepas daripada ujian, macam-macam ujian. Orang ni Tuhan uji lagu ni, orang ni Tuhan uji lagu ni, orang ni Tuhan uji lagu ni. Dah sama ujian, tapi setiap seorang memang tidak lepas daripada ujian, kerana hidup di atas dunia adalah tempat ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan kematian, kehidupan, sebab dia liyabluwakum, supaya Allah Ta'ala nak cuba kamu, nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu hak yang lebih elok ni sebuah amalan. Ada orang hak yang diuji dalam kesenangan, ada orang hak yang diuji dalam kesusahan, ada orang hak yang diuji dengan kesihatan, ada orang hak yang diuji dengan kesakitan. Tapi kita rasa kalau orang hak yang diuji dengan kesakitan ni dia dekat sikit dengan Allah Ta'ala. Tapi orang hak yang diuji dengan kesihatan ni dah sihat kan, tua-tua sihat juga, lambat tengok anak dara orang ngajah hari ya. Baik, kadang-kadang betul kan Allah Rabbi, tapi sebenarnya kita ni tidak lepas daripada benda ujian dalam kehidupan kita, tidak lepas daripada musibah. Jadi orang yang mengenai musibah, benda yang dituntut di syarak, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladhina idza asabatuhum musibah, orang yang ditimpa kepada mereka itu musibah, diri dia, harta benda dia, keluarga dia, pekerjaan dia, kawan dia, jiran dia ditimpa musibah. Qalu, berkata mereka itu, inna lillah, sesungguhnya kami milik bagi Allah. Ketika dia ditimpa musibah, dia ingat kepada Allah Ta'ala dulu dah. Dia gantungkan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Baik, jadi orang hak yang berjunub, orang hak yang orang hak yang nifas, ketika dia ditimpa musibah tidak menjadi masalah, dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah satu ayat daripada Al-Quran. Kerana ketika dia mengucap perkataan tersebut, bukanlah dia qasad untuk baca Quran, tapi dia qasad berzikir daripada ucapan tersebut. Begitu juga ketika menaiki kenderaan, boleh dia mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Boleh baca naik kenderaan. Ni bacaan yang sunat, kita naik baca, kita naik kenderaan. Allah Rabbi, hamba teringat dia ulama bincang panjang lebar. Ya, dulu kenderaan dulu adalah kuda, unta, himar. Okey, kenderaan dulu. Tak ada lagi kereta dulu kan. Zaman Rasulullah tak ada kereta. Lepas tu naik kereta sunat dah baca. Kata ulama sunat sebab dia kira kenderaan juga. Baik, ada orang dia dah tak mampu nak jalan pun sekali, orang pikul. Orang pikul dia. Masa dia naik atas belakang orang, saat itu sunat tak dibaca. Di sini ulama selisih Ada setengah ulama kata sunat, ada setengah ulama kata tak sunat. Dah nampak lepek rumah ni warna kata tak apa, kita pergi hospital. Lepas tu kita pakai usung dah je lah. Aku usung seorang kata anak dia hok sulung. Anak dia pun ambil tok atas belakang. Ayah dia pun baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada pandangan ulama mengatakan sunat baca lagu tu. Aku teringat sebenarnya, suka saat itu teringat ada satu cerita seorang ulama daripada Mesir telah meninggal dunia. Abdul Hamid Kashk, rasanya tak silap ingat, dia seorang ulama yang buta. Dia buta. Dia pernah dipenjara. Dia kena katak macam-macam dalam penjara. Tiba-tiba tak boleh nak bangun. Dia buta. Lepas tu askom dia, orang yang jaga dalam penjara saat ni tu, akak dia baca doa ni, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tu kita tak suka saat dia. Tak ingat ke cerita dia. Baik. Jadi ada pandangan ulama kata sunat baca doa tersebut walaupun kenderaan kita tu manusia. Kenderaan kita manusia. Baca kuat sikit. Okey. Seterusnya, ketika berdoa boleh mengucap rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Sama juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. A'udzubillah ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh tak kita baca? Boleh, tak ada masalah. Lepas berjunuk tu nak pergi mandi tengah malam, nak pergi mandi kan, nak pergi mandi, tiba-tiba tengok lembaga depan kereta pun habis ayat baca ayat kursi, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh ke tak ada masalah, tapi bukan qasad Al-Quran. Tapi kalau qasad Al-Quran pun tak sengaja dah ingat dah berjunuk ke tak berjunuk tu. Buat mana? Buka-buka tengok bini kita lah. Tu dah lari dah ikat lembu
Hak lepas-lepas lagi belaka. Okey. Seterusnya kata dia, tapi jika tidak dimaksudkan membaca Al-Quran, jangan qasad membaca Al-Quran. Selain itu juga boleh membaca Bismillah atau Alhamdulillah apabila tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Jangan qasad baca Al-Quran lah. Baik dengan niat zikir atau tiada niat apa-apa pun tidak berdosa, kecuali kalau diniatkan membaca Al-Quran. Dia baca perkataan tersebut niat zikir ataupun tak niat benda pun, zikir pun tak, Quran pun tak, maka tak ada masalah. Hak yang tak boleh niat membaca Al-Quran. Seterusnya, dibolehkan juga membaca ayat Quran yang mansukh, seperti asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Benda pun dinasahkan gini. Kita nak cerita panjang sikitlah. Ayat panjang, pendek je kita ringkaskan cerita. Di nasakh ni makna asal maksudnya nasakh hilangkan. Di ayat Al-Quranul Karim ada ayat Quranul Karim dinasahkan hukum tapi bacaan masih lagi ada. Ada ayat Al-Quranul Karim dinasahkan bacaan tapi hukum masih lagi ada. Ada ayat Al-Quranul Karim dinasahkan hukum serta bacaan. Dia berlaku. Okey, sebagai contoh kita ambil sesa. Ada ayat Al-Quranul Karim dinasahkan hukum sahaja, bacaan masih lagi ada. Okey, dalam ayat Al-Quranul Karim ada ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Asal dulu orang puang apabila tok lelaki dia mati, dia kena beriddah selama setahun. Selama setahun. Lepas daripada setahun habis iddah baru boleh nikah baru. Setahun. Jadi kalau misalnya tok lelaki dia mati pada tahun 2018, jadi kena habis setahun. 2019 baru boleh nikah. Lama setahun. Baik, lepas daripada tu ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi ayat 4 bulan 10 hari menasahkan hukum ayat iddah selama setahun. Tapi ayat yang iddah selama setahun masih lagi dibaca sampai ke sekarang. Kalau kita buka Quran ada ayat tu. Okey, itu dipanggil nasah hukum tapi bacaan masih lagi ada. Dan ada ayat Quran pula dinasahkan maksudnya dihilangkan bacaan. Siapa yang menghilangkan bacaan? Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah. Asal haknya ada ayat Quran, Allah Ta'ala kata okey, buang hak ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia bacaan dinasahkan tapi hukum dia masih lagi kekal. Benda ayat Quran hak yang contoh, hukum dia dinasahkan, hukum dia masih kekal tapi bacaan dinasahkan. Ada ayat Quran, di antara ayat Quran yang turun kepada Rasul dulu adalah asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Lelaki hak tua dan perempuan hak tua apabila kedua-duanya berzina, maka kena rejam kedua-dua. Kena rejam. Ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jalankan hukuman rejam kepada kedua-duanya. Orang puan hak yang tua, orang lelaki tua. Kata ulama, maksud tua di sini adalah lelaki dan perempuan yang telah berkahwin dah sebelum daripada ni. Nikah dah sebelum ni, tiba-tiba zina. Okey, hukum hudud dia kena rejam sampai mati. Kena rejam sampai mati. Walaupun hukum ni puak-puak liberal, puak-puak mengarut pun semua sekali memang tolak dah kerat. Puak-puak Islam pun ramai agak tolak. Baik, tapi ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala mengetahui penyakit kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui ubat kepada penyakit tersebut. Rejam sampai mati-mati, pekor batu mati. Ya, betul. Mati, tapi kita ingat mati 2 orang. Tapi kalau kita biarkan hal tersebut berlaku, bukan mati 2 orang, mati beribu-ribu orang. Mana? Kita akan dapati di situ ada tahu anak, sini ada tahu anak. Tidak berlaku pembunuhan tu. Lebih teruk lagi. Sebab itulah ubat hak yang paling besar, ubat hak yang paling berkesan adalah ubat hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, dia mengetahui penyakit kita dan dia mengetahui ubat untuk penyakit tersebut. Baik, okey, itu contoh ayat Al-Quran hak yang dinasahkan, dihilangkan bacaan tapi hukum masih lagi kekal. Jadi kalau kita buka dalam Quran memang tak ada asy-syaikh wasy-syaikhah. Tak ada.
Dan contoh yang seterusnya, hak tadi hak mula-mula bacaan ada, hukum tak ada. Yang kedua, bacaan tak ada, hukum ada. Hak yang ketiga, bacaan dinasahkan, hukum juga dinasahkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fima unzila minal Quran, di antara ayat yang diturunkan daripada Al-Quran adalah asyru rada'atin ma'lumatin. Ada ayat Quran 10 kali sesuang yang maklum. 10 kali sesuang yang maklum dia mengharamkan. Lepas tu didasarkan ayat ni dengan khamsu rada'atin ma'lumat, dengan 5 kali sesuang mengharamkan. Benda pula 10 kali sesuang, 5 kali sesuang gini. Jadi orang puang ni dia ada susu, dia pun ambil budak hak yang umur tak sampai lagi 2 tahun, dia bagi susu kepada budak tersebut. Baik, berapa kali bagi susu kepada budak tersebut baru sabit mahram daripada sudut susuan? Maksudnya barulah dinamakan perempuan tersebut mau susu kepada budak saat itu, dan budak saat itu anak susu kepada perempuan tersebut. Okey, dulu kena 10 kali nyusu, tapi didasarkan 10 kali nyusu dengan 5 kali nyusu. Hak yang 10 kali nyusu di antara ayat Quran, tapi tak ada pada bacaan, hukum juga dinasahkan. Sekarang ni menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, seorang perempuan tidak dikatakan sebagai ibu susuan kepada seorang kanak-kanak, melainkan setelah daripada dia kena bagi susu kepada kanak-kanak tersebut sebanyak 5 kali. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis yang sahih yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Seterusnya kata dia, dibolehkan juga membaca ayat Quran yang mansukh seperti asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Demikian pula jika membaca khuzil kitaba biquwwah, khuzil kitaba biquwwah, atau udkhuluha bisalamin aminin, dan yang serupa dengannya. Maka jika tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, hukumnya tidak haram. Okey, di dalam Al-Quran dia panggil ada ayat Allah Ta'ala kata lagu mana, khudhil kitaba biquwwah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, mu ambillah kitab dengan kekuatan, jangan ambil dengan lemah, ambil dengan kuat. Allah Rabbi, ada ayat ambil kitab dengan kuat, ada ayat Quran. Tiba-tiba orang tu dia berjunuk, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, dibaca dia kata khudhil kitaba biquwwah. Ya, kamu kanak dia ke? Khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab dengan sungguh. Baik, dalam keadaan dia berjunuk, boleh ke tak? Tak ada masalah, tapi jangan qasah Al-Quran. Sama juga orang mari rumah dia, dia ni orang Arab lah, kita orang Melayu tak khabar gitu pula orang Arab, ataupun orang ustaz-ustaz yang cakap sikit-sikit cakap Arab, Melayu Arab, bagus. Bagus benda tu, benda yang memang cukup bagus. Baik, dibaca ayat Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Ada ayat Quran, masuklah dengan keselamatan, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Dia kata lagu tu kepada orang yang mari rumah dia, padahal dia berjunuk. Lepas jadi kawan dia bagi, ustaz agak mari, ustaz agak mari, dia baru lepas sama dengan bini dia, tak ada benda dia tak tahu gitu lah. Lepas tu ta'al udkhuluha bisalamin aminin, boleh ke tak? Tak ada masalah, sebab dia bukan baca, niat baca Quran. Lepas tu dia buat, tak ada masalah, walaupun dia dalam keadaan berjunub. Pendek kata, kalau benda tu zikir, benda tu doa, benda tu digunakan juga pada adat, boleh bagi orang berjunub, bagi orang haid, bagi orang perempuan nifas baca, tapi dengan syarat jangan qasah Al-Quranul Karim. Seterusnya kata dia, apabila tidak mendapatkan air untuk mandi wajib, maka cukup dengan tayamum, dan setelah itu boleh membaca Al-Quran. Orang tu junub, tak ada air nak mandi. Kita tempat kita ni mungkin rasanya tidak berlaku, sebab tempat kita banyak sangat air. Tak ada air paip, laut dekat, tak ada air laut, sungai dekat, tak ada air sungai, laga ada, tak ada air laga, air baru kok. Dah air baru dah kotor ke? Kita kata kotor, tapi tak semesti kotor najis. Dah tak ada masalah, walaupun seluk kan najis, suci tu. Faham je lah air baru pun. Masalah, pak kita memang banyak air tak berlaku. Tapi di tanah Arab berlaku. Apa duduk di tanah Arab berlaku. Sahabat-sahabat kita belajar di Jordan, tak ada air semua. Orang yang biasa kita tahu lah, tak ada air semua.
Kalau kita pagi ya pasang kejap air pagi, kita kan duduk sipang air, kadang-kadang tak ada air. Susah lah, tak ada air. Agak pergi masjid lah. Tu pun masjid air kuci pula. Setengah-setengah tempat. Allah Rabbi, payah air. Jadi kita berjuluk. Dan orang mana yang tak ada, carilah kepada tayamum lah. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kalau tak ada air, mutayammum. Jadi kalau tak ada air, kita bertayamum untuk baca Al-Quranul Karim. Apabila tidak mendapatkan air untuk mandi wajib, maka cukup dengan tayamum. Dan setelah itu boleh membaca Al-Quran. Apabila setelah itu berhadas, tidak diharamkan membaca Al-Quran sebagaimana berhadas setelah daripada mandi wajib. Okey, gini. Kita sekarang ni, kita mandi wajib. Kita kena tahu hukum fiqh dulu. Kita mandi wajib. Apabila kita mandi wajib, lepas daripada mandi wajib, adakah mesti kita kena ambil wuduk pula? Tidak perlu dah ambil wuduk. Ini pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Orang yang mandi wajib mengangkat hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat. Ini menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad yang dipegang, yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, okey. Lepas daripada dia mandi wajib, dia dah ambil dah wuduk. Boleh dia sembahyang, dia boleh baca Quran, tiba-tiba dia ketuk. Dia ketuk boleh baca Quran, boleh, tak ada masalah. Sebab orang tak ada wuduk boleh baca Quran, jangan pegang Quran. Okey, boleh faham hukum dia. Okey, kembali kepada masalah orang tak ada air. Sekarang ni dia berjunub. Apabila dia berjunub, dia pun cari air, tak ada nak mandi wajib, dia tayamum. Okey, dia tayamum. Apabila dia tayamum, boleh dia baca Quran, boleh. Sekarang ni dia tayamum kerana mengangkat hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat. Okey, boleh faham? Lepas daripada tu, dia ketuk. Ketuk berhadas kecil. Okey, kata ulama, apabila dia berhadas kecil, masih lagi dia boleh baca Al-Quran. Jangan pegang Al-Quran sahaja. Sama dengan masalah mandi wajib tadi. Lepas daripada mandi wajib, walaupun dia ambil wuduk, dia boleh baca Quran. Lepas daripada dia ketuk, masih lagi boleh baca Quran. Sama juga orang tu tak ada air untuk mandi wajib, dia bertayamum, mengangkat hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat. Tiba-tiba lepas daripada tu dia ketuk. Apabila dia ketuk, dia tak boleh pegang Al-Quran. Namun masih lagi boleh dia membaca Al-Quran tanpa pegang. Dia orang tak ada sembahyang, boleh baca Al-Quran. Setengahnya kata dia, tidak ada perbezaan dalam tayamum disebabkan tak ada air, baik di tempat bermukim maupun di dalam perjalanan. Hukumnya tetap boleh membaca Al-Quran setelah tayamum, walaupun setelah itu berhadas. Allah Rabbi, orang yang baca ayat ni, kalau dia tidak pernah mendalami kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, memang gagal dalam gelak. Okey, kita kena cerita dulu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum orang bertayamum di tempat yang biasa ada air lain daripada di tempat yang biasa tak ada air. Dia kalau di tempat kita bermukim biasa ada air, sebab orang tu tidak akan duduk pada satu tempat melainkan tempat tu ada air. Sebab air ni benda yang penting dalam kehidupan kita. Air benda yang penting. Orang tempat yang tak ada air, biasa kita bermusafir. Bermusafir, musafir. Zaman kita pun boleh terjadi. Dia kata lebuh raya jauh daripada RNR, tiba-tiba kereta mampu tengah jalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Mampu sampai waktu nak sembahyang. Dan nak tunggu orang maghrib, bukan boleh ambil lalu. Telefon orang lambat juga nak sampai. Air tak ada. Air tak ada. Nak ambil mana? Gi buka air kereta tempat hok tak taki air dia wiper tu. Tengok kering juga. Nak ambil sembahyang buat mana kita? Pusing kau tu tak ada, pusing kau ni tak ada, payah benda. Tayamum lah. Lepas tu dipanggil tak ada air ketika kita bermusafir. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang bertayamum kerana tak ada air, dia jadi apabila tak ada air, kena tayamum lah, kena sembahyang. Cuma wajib dia kena ulang balik sembahyang kalau dia bertayamum kerana tak ada air pada tempat yang kebiasaan ada air. Kalau dia tayamum di kampung dia kerana tak ada air, wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun kalau dia tayamum pada tempat yang kebiasaan tak ada air, maka tidak wajib dia ulang balik. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, ada kala tayamum kerana tak ada air, lepas daripada ada air kena ulang balik sembahyang. Ada kala tak perlu dah ulang balik. Dan lagu mana? Kalau dia tayamum pada tempat yang biasa ada air kerana tak ada air, dia tayamum kerana tak ada air, tempat tu biasa ada air, tiba-tiba hari ni tak ada air, air tak ada, sungai pun jauh, laut pun jauh, jadi tak ada air hari ni, tapi biasa tempat tu ada air, mungkin esok ada air, mungkin lusa ada air. Kata ulama, kena sembahyang tayamum. Akan tetapi wajib dia kena ulang balik. Tapi kalau dia tayamum kerana tak ada air di tempat yang biasa memang tak ada air, atas lebuh raya mana nak ada air? Atas lebuh raya
Nak cari mana air, maka kata ulama dia kena semayang dengan tayamum dan gugur kewajipan sembahyang. Maksudnya lepas ni dah perlu qada. Okey, tengok dia kata lagu mana masalah ni. Kata dia tidak ada perbezaan dalam tayamum disebabkan tak ada air, baik di tempat bermukim. Sebab apa dia kata di tempat bermukim? Kerana biasa di tempat bermukim ada air, mahupun di dalam perjalanan. Biasa di dalam perjalanan, dalam musafir tak ada air. Hukumnya tetap boleh membaca Al-Quran setelah tayamum, walaupun setelah itu dia berhadas. Dia berhadas ni maksudnya dia ketuk. Boleh baca Quran. Dia baca lain daripada menyentuh. Okey, kita rasa situ dulu untuk malam ni. InsyaAllah akan datang kita akan jumpa balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa adam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan, memberi manfaat dengan apa yang kita bincang pada malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.